Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na wanfa' bina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Allahumma 'allimna ta'wil al-Qur'an wa barik fina wanshur minna. Allahumma zidna ilman wa fiqhan amma ba'd. Hari ini kita tangguh sekejap pengajian kita, pengajian hadis kita sambung yang pengajian akidah lah, pengajian akidah dan diskusi buku Aqidatul Muslim karya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Pada perjumpaan pertama itu kita sudah membicarakan tentang kewujudan Tuhan, kewujudan Tuhan dan dalil kewujudan Tuhan yang banyak sangat dalil dan bukti kewujudan Tuhan itu sehinggakan kita tidak perasan. Itu kita dah beritahulah dia punya contoh dia kan dan logik perkara tersebut. Jadi wujud ni kalau dalam sekolah Asy'ariyah ataupun Al-Asy'ariyah dia masuk dalam sifat nafsiyah. Sifat yang merujuk kepada zat Tuhan. Lah. Yang itu dah lepas. Dan hari ini kita akan masih lagi membicarakan tentang sifat-sifat Tuhan juga tapi sifat selain daripada Tuhan. Setelah kita melihat bukti tentang kewujudan Tuhan, ada sifat lain lagi yang menunjukkan kepada Tuhan itu. Sifat ini kalau dalam sekolah Asy'ariyah lah sifat Tuhan tu banyak dalam Al-Quran, dalam hadis dia sebut banyak bahkan dalam hadis dia sebut inna lillahi mi'atasman illa wahid. Allah tu dia ada 99 nama kan, 100 melainkan satu, maksudnya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Itu hadis yang menunjukkan bahawa Allah itu dia ada situ dia sebut 99 kan, 99 nama kan. Dalam Al-Quran pun sebut banyak tapi sebahagian sarjana Islam yang membicarakan tentang akidah ni dan tentang sifat Tuhan ni, mereka kata semua sifat Tuhan yang banyak-banyak itu yang pentingnya ada 20. Itu adalah asas pemikiran sekolah Asy'ariyah lah. Dia kata yang banyak-banyak sifat tadi tu yang asasnya adalah 20. Daripada 20 itu dia berpecah lah kepada lebih daripada itu, dia berpecah kepada 99 nama seperti yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Dia sebenarnya lebih lagi daripada tu kan. Asalkan kesempurnaan, maka dia adalah sifat Tuhan. Okey. Jadi hari ini kita sebut tentang salah satu daripada sifat Tuhan yang penting, iaitu yang disebut dalam Al-Quran, yang dalam hadis al-awwal, wal awwalu wal akhir kan. Dalam Quran sebut yang tu kan, wal awwalu wal akhir. Okey, yang al-awwal ni ini maksudnya pertama tetapi pertama pada kita punya pandangan dan juga pemikiran kita, mungkin bukan yang dimaksudkan dengan al-awwal dalam Al-Quran itu kan. Sebab kita kalau pada makhluk lah, pertama ni dia start daripada tak ada kan, tak ada dulu kan. Lepas tu baru ada,
Bila dah ada tu, siapa yang ada dulu, okey, dia yang pertama. Macam itulah yang kita faham kan. Macam kita ambil ujian, dia dapat tempat pertama, dia kena masuk ujian dulu kan. Dia tidak akan memperolehi kedudukan pertama melainkan setelah dia menduduki ujian kan. Sebelumnya tak ada nombor pun. Macam itulah kan. Contoh macam kita sampai di sini, siapa yang pertama sampai? Siapa yang pertama sampai tu, sebelumnya tak ada siapa pun sampai kan. Tempat tu ada dulu kan. Jadi kita punya, biasanya kita akan faham, ni dipanggil apa, yang first masuk dalam otak kita, al-mutabadir fi dhihni, yang first masuk dalam otak kita. Itu berdasarkan kepada gambaran kita, tasawur benda yang kita tengok kan. Berdasarkan kepada penelitian dan pemerhatian kita, maka bila disebut pertama, tak ada sebelum tu kan. Sebelum tu tak ada kan, kosong. Lepas tu baru ada pertama. Tapi itu yang bukan yang dimaksudkan dengan al-awwal yang merupakan sifat Tuhan dia. Huwal awwalu laisa qablahu syai'. Al-awwal laisa qablahu syai'. Pertama, sebelumnya tak ada apa, tak ada sesuatu pun, dia first. Yang pertama ini, kalau kita nak bagi jelas lagi, kita kata dia adalah sedia ada. Sedia ada kan. Dia bukan semula jadi kan. Dia sedia ada kan. Perkataan semula jadi itu kita biasanya kita kita namakan kepada alam ni kan. Alam semula jadi kan. Maksudnya alam yang belum lagi diusik, masih lagi bersih, kita panggil semula jadi kan. Ataupun sesuatu yang bertindak secara semula jadi tanpa campur tangan kita panggil semula jadi kan. Semula jadi. Jadi yang Tuhan ni kita kata macam tu jugalah, cuma kita tak sebut semula jadi, kita kata sedia ada. Yang sedia ada ini dalam kitab Turas kan, saya masukkan dalam sekolah Syairah dan juga Maturidiyah. Sebab mereka bincang benda itulah kan. Mereka sebut ini adalah kidam. Kidam itu apa? Kidam itu ada banyak maksud juga kan. Qadim maknanya lama. Kalau kita orang Melayu sebut lama kan. Kalau dalam bahasa Arab disebut qadim, lawan dia hadis, baru kan. Qadim lama. Tapi bila kita sebut qadim lama itu kan, mungkin dia pun dulu tak ada kan. Dulu pun tak ada kan. Lepas tu baru ada. Tapi sebab dah lama maka dia jadi qadim. Ada kereta lama, sayyarah qadimahan. Ada buku lama, kitab qadim. Kita sebut qadim juga, tapi dia hadis masa dia ada tu lah kan. Jadi tak adalah ungkapan yang sesuai kot kan. Kalau kita nak alih, kita kata perkataan al-awwal ini bila disebut mungkin orang akan keliru, kita tukarlah kepada perkataan qadim. Qadim pun sama juga kan. Alam ini, alam bumi kita ni kan, dunia ni pun mereka kata qadim kan. Di sisi ahli falsafah mereka kata alam ni pun qadim juga, lama juga kan. Tuhan qadim juga, ada dua dah kan. Apa beza yang itu dengan ini kan. Jadi ini bahasa ucap, tidak ada ungkapan yang tidak ada bahasa yang boleh kita ungkapkan sebenarnya tentang hakikat Tuhan. Cuma kita nak beritahu Allah tu dia tak ada, sebelum dia tak ada apa-apa, dia lah first. Macam mana? Yang ini akal kita tak lepas kan? Tak lepas ke situ. Yang ini benda disebut sebagai apa? Azal. Al-azal. Ataupun dalam bahasa Melayu kita dah guna dah, kita kata azali kan? Azali tu apa? Azali ni benda dah lama sedia ada kan, yang tak boleh dipikir oleh akal kan? Kalau benda tu masih boleh dipikir oleh akal, itu bukan azali. Yang namanya azali ni akal tak boleh fikir. Sebab akal tu dia baru kan. Sebelum akal ada, yang itu azal kan? Jadi dia di luar bidang akal. Yang nak tahu tu dulu. Yang dimaksudkan dengan yang pertama kat sini bukan pertama pada fikiran kita kan. Bukan pertama yang menjadi sifat makhluk, tapi di sisi Tuhan dia sedia ada. Macam tu kan. Allah punca bagi segala yang wujud. Kita faham macam ni. Semua benda yang ada ni puncanya daripada Allah. Semua benda yang ada. Sudah tentulah akal kita bukan yang first ada kan.
Bukan makhluk yang pertama diadakan adalah akal, bukan, kan? Kalau kita lihat kepada nas, kepada Al-Quran, kepada hadis, bukan rupanya akal yang pertama sekali Allah ciptakan. Dia cipta kolam, kan? Maknanya bukan akal, kan? Yang itu pun akal tak difikirkan. Segala yang wujud ni puncanya daripada Tuhan. Dia telah ada sejak azali. Itu yang first. Tiada yang dapat diputuskan oleh akal manusia tentang hal-hal azali tadi. Sebab kita pun start daripada tak ada, kan? Kita start daripada tak ada, kan? Macam tu, kan? Macam mana kita nak fikir benda yang dah memang ada? Tak boleh lah, tak boleh fikir. Okey, yang ketiga, kadang-kadang akal kita ni dia cuba nak meneroka ke alam azali, maksudnya ke zon azali tadi. Dia akal bebas, kan? Kita tak boleh nak kontrol akal kita ni, dia boleh fikir apa saja. Dan ada masa dia cuba fikir benda yang di luar bidang dia, ada, tapi dia tak akan pergi jauh lah, dia ke situ je, kan? Tu dia kata kadang-kadang akal dia cuba nak pergi ke luar daripada kemampuan dia, tapi akhirnya akan menyebabkan kecelaruan. Tapi adakah itu menjejaskan iman? Yang ini kita kena tengok. Operasi akal kita ni, dia ada yang first dia panggil dalam bahasa Arab lah, lintasan. Kalau dalam bahasa Melayu, yang bahasa Arab dia panggil khatirah. Lintas, ya. Yang ni ringan saja, lintas. Kita punya akal ni kadang-kadang dia ada masuk apa-apa, kan? Yang ringan-ringan dia masuk, fikir sekejap sini, sekejap sini. Kita nak tahu kalau kita tidur, kita ada mimpi. Mimpi kita tu dia tak ada dia tak ada plot. Dia tak ada plot, kan? Dia bercapah mimpi kita. Itu gambaran kepada bagaimana akal kita berfungsi. Dia pergi mana kejap sini. Bila kita dah sedar, kita pun tak tahu macam mana aku nak cerita yang aku mimpi tadi. Itu gambaran kepada akal kita. Dia boleh, ini dipanggil sebagai khatirah, lintasan dalam minda kita. Lintasan ni kadang-kala dia pergi kepada perkara yang di luar kemampuan akal, yang berkait dengan ketuhanan. Contoh, boleh jadi terlintas dalam fikiran kita, siapa agaknya yang cipta Tuhan? Dia boleh jadi macam tu lah, kan? Siapa cipta Tuhan, kan? Macam tu, kan? Dia benda-benda macam tu, kan? Lintasan ini adakah dia menjejaskan iman? Tidak. Selagi kita tak mengambil serius, maksudnya selagi kita tidak selagi kita menganggapkan itu tidak betul, dia ada, kita kata ini bukan bidang akal, dan kita abaikan dia, selesai. Macam tu, kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan dalam ayat tu sebelum lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, macam mana? Yuhasibuhullah. Apa saja yang kamu zahirkan dan kamu sembunyikan dalam diri kamu, Allah akan hitung, Allah akan hisap. Dia cerita dia macam tu. Jadi sahabat mereka rasa berat untuk menerima ayat ini, kan? Sebab lintasan banyak dalam minda ni, kan? Adakah itu semua akan dikira dan dihisap dan dikira sebagai dosa? Kalau tak betul, susah macam tu. Jadi ayat selepasnya tadi tu dia meredakan kerisauan tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang dia buat saja, yang terlintas dalam fikirannya tadi tu, itu tidak menjadi hal. Di dalam hadis kita nak jelaskan yang tidak menjejaskan iman tadi tu, lintasan lah. Lintasan ni disebut sebagai waswasah. Maksudnya gangguan saja, kan? Gangguan fikiran saja. Dia syubhah, satu keraguan tapi tak kuat. Bila syubhah tu kuat, ni masalah lah. Dia boleh jejas iman lah. Yang dalam otak kita tu, kalau kita layan dan kita rasa dia wajar dan kita layan dia sehingga menyebabkan kita ragu-ragu tentang Tuhan, itu masalah lah. Tapi kalau kita anggap yang ini tak sebenarnya lintasan yang tak perlu, macam tu, kan? Dan kita buang, maka itu tak dijaskan iman lah. Ni macam dalam hadis
Ibn Abbas, hadis Anas Ibn Malik, hadis siapa lagi, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi datang jumpa Nabi, dia kata inna ahadana yajidu fi nafsihi syai'an syai'an ma yata'azamu ay yatakallama bih. Dia kata, ya Rasulullah, kadang-kala kami ada terlintas dalam fikiran benda yang kalau nak cakap tak boleh, berat. Dalam riwayat lain disebut la ay yakuna humamatan ahabba ilaihi min ay yatakallama bih. Kalau kalau kami menjadi arang, rentung, hangus, itu lebih kami suka berbanding daripada kami cakap apa yang terlintas dalam fikiran tu. Sebab benda berat. Apa dia benda berat tu? Macam dalam hadis yang lain, Nabi kata syaitan datang kepada kamu, dia tanya, dia lontarkan soalan, man khalaqa hadza, man khalaqa hadza, sampai kepada soalan akhir dia kata man khalaqallah, siapa yang cipta Tuhan. Itu contohlah kan. Ini berat. Dalam hadis Ibn Abbas tu dia kata yu'arridu bihi kan. Maksudnya nak cakap tak boleh, cuma boleh bagi isyarat saja kan. Sahabat yang jumpa Nabi tu dia kata inna hadana yajidu fi nafsihi syai'an, dia tak tahu nak cakap apa. Yu'arridu bih, dia cuma bagi isyarat saja kan, ta'rif kan. Nak cakap tu macam tak boleh kan. Tapi lah kalau boleh buat pilihan, nak cakap sampaikan apa yang terlintas tadi tu dengan situ. Kalau dia binasa jadi arang, dia akan pilih untuk binasa. Ini maksudnya situasi dia kan. Maksudnya lintasan datang tapi dia buang kan. Dia kata ini adalah benda yang tidak perlu. Adakah itu masalah kan? Dia tak layan tapi terlintas, adakah itu masalah kan? Nabi tanya, awaqad wajadtumu, kamu rasa macam tu ke? Maksudnya bila ada lintasan yang tidak sepatutnya datang di minda kamu, contohnya Tuhan itu apa kan? Ma haqiqatullah, Tuhan itu apa sebenarnya? Zat dia macam mana? Dia duduk kat mana kan? Contoh kan, dia duduk kat mana kan? Ni benda yang tak penting, tapi dia mari, dia duduk kat mana? Kat mana benda-benda yang benda yang tidak perlu kan. Bila datang seperti ini, mereka punya prinsip mereka buang, mereka tidak layan. Nabi kata, adakah kamu dapati perkara itu? Maksudnya kamu rasa rimah dan kamu tak layan? Dia kata, na'am. Nabi kata, zalika sarihul iman, itu tanda kamu ada iman. Jadi beza dia macam tu je. Orang yang ada iman, bila datang lintasan yang dia dapat nilai lah yang ini bukan dalam bidang akal, kita kata ini hakikat Tuhan, itu bukan bidang akal, tak payah kita layan. Kalau terlintas orang yang beriman, dia akan abaikan. Itu yang disebut sebagai sarihul iman. Dalam hadis lain Nabi kata, alhamdulillahilladzi radda kaidahu asy-syaitan ilal waswasah. Kait itu tipu daya syaitan. Tapi kalau kita tidak layan lintasan tadi tu, maka dia hanya sekadar waswasah saja. Jadi itu yang maksudnya kat sini, dia tidak menjejaskan iman. Tapi kalau kita layan, kita fikir-fikir apa ni, Allah itu maha haqiqatuhu kan? Apakah hakikatnya? Ni masalah. Jadi ulama buat kaedah kan, zatullahi tusafu wala tudrak, zatullahi tusaf wala tudrak. Zat Allah tadi tu dia boleh disifat, dan itu yang dilakukan oleh Al-Quran, yang dilakukan oleh hadis kan. Zat Allah itu disifatkan, wala tudrak, tapi tidak boleh dipahami kan? Tidak boleh disentuh, tidak boleh diketahui hakikatnya. Macam itulah kan. Okey. Jadi itu kat sini. Kemudian dia kata lagi kat sini, jika begitu terbatas capaian akal. Okey, akal manusia macam penglihatan manusia juga. Okey, mungkin kita benda akal ni kita mungkin susah nak ni. Kita bagi analogi yang mudah sikit. Kita punya penglihatan. Ini kita nampak kan. Kita boleh tengok benda kan. Akal dipikir kan. Yang mata ni kita tengok kan. Sebenarnya akal ni sama je macam mata ni kan. Maksudnya dia ada had dia.
Sebab mata kita ni ada had, maka begitu juga akal dia ada had. Kalau ada orang kata akal manusia dia tiada sempadan, itu tak betul. Tak ada. Dia 3 je hukum dia. Wajib, mustahil, harus. Akal kat situ je kan. Lain daripada 3 benda ni, wajib akal, mustahil akal, harus akal, dia tak pergi dah kan. Dia terbatas. Dan banyak urusan agama ini yang bukan dalam capaian akal. Dia bukan dalam capaian akal. Dia dalam hal ini akal dia bergantung kepada indera. Kita ada indera penglihatan, pendengaran, yang 5 indera ni lah kan. Masuklah yang ke-6 sekali ke kan, kita punya perasaan kan. 6 indera ataupun panca indera, 5 indera. Akal dalam urusan agama ni dia bergantung kepada ni untuk dia proses kan. Jadi dia tak boleh pergi jauh macam tu kan. Jadi sama seperti penglihatan juga kan. Kalau penglihatan kita, dia boleh tengok yang dekat-dekat, hal-hal yang dekat dan jelas, dia nampak lah, kita nampak kat mata kita. Bila semakin jauh objek tu, mata kita dah tak berapa lah kan. Dia dah tak berapa jelas lah kan. Dekat nampak kapal, dah jauh mungkin dia ingat ikan agaknya, ataupun dia ingat gunung ke bukit ke, dia dah lain dah kan. Macam tu kan. Jauh nampak macam lembu pelan, bila dekat orang rupanya. Dia mata kita tak boleh kan. Jadi begitu juga dengan akal. Sesuatu tu senang dipikir oleh akal bila dia dekat dengan capaian dia, dalam dia punya skop dia. Bila dah jauh sikit, dia dah mula kabur, samar-samar. Bila berada di luar bidangnya, sesuatu yang ada sebelum akal ada, dah tentulah akal tidak boleh nak fikir. Macam itulah. Jadi kalau begitu terbatas capaian akal tentang alam syahadah, maksudnya yang kita dapat saksikan, yang dapat kita rasa dengan indera kita ni, deria kita, maka capaian akal tentang alam gaib tak boleh lah, dah tentulah lebih terbatas lagi. Yang benda yang fizikal ni pun akal susah nak faham. Benda yang fizikal ni kan, kita tengok ada udara, tapi udara ni hakikat dia apa, itu pun akal tak boleh nak faham kan. Diri kita sendiri, apakah kita ada darah? Bila kita tengok darah ni hakikat dia apa, macam mana darah ni kalau tak ada kita boleh mati pula. Bila dia ada kita hidup kan. Di darah aja kan, air tak boleh ke ganti darah? Kita tak boleh faham lah kan. Susah nak. Benda itu fizikal tapi akal tak boleh nak pergi ke situ dah kan. Maka benda yang gaib, yang bukan ada fizikal ini, sudah tentulah akal tak boleh terus. Macam tu kan. Kenapa tak gerak ni? Okey. Kemudian yang kedua, tadi al-awwal, yang ini al-akhir. Kalau dalam sekolah Asy'ariyah aliran Asy'ariyah, yang ini dia panggil sifat ni dari 5 dia panggil salbiyah. Sifat salbiyah. Salbiyah ni apa? Negatif kan. Apa maksud negatif? Dia nafikan. Dia nafikan apa? Dia nafikan kekurangan. Di sini ada pro kontra sikit. Dalam masalah tauhid ni dia kena ada 2, nafi dan juga isbat. Dia kena ada 2 kan. Kita nafikan, dan dalam masa sama kita kena ada alternatif supaya tak kosong otak kita untuk memahami sesuatu kan. Sebab otak kita macam tu, akal kita macam tu. Kalau kita asyik kata bukan, kalau kita tidak kalau sesuatu tu kita tidak sifatkan dengan benda yang dengan sifat yang boleh dipahami oleh akal, kita akan anggap benda tu tak ada, terus tak ada. Jadi kita tengok la ilaha illallah, la ilaha illallah pun di situ ada nafi dan juga isbat. La ilaha, penafian. Tiada Tuhan. Dia tak berhenti kat situ kan. La ilaha illallah, melainkan Allah. Di situ ada isbat. Tengok dalam banyak ayat Al-Quran, bila ada penafian, dia akan sebut sifat Tuhan. Semua ayat Al-Quran macam tu, dia akan sebut sifat Tuhan. Jadi yang ini sifat ni tadi al-awwal, sini al-akhir, nanti dia ada satu lagi ghani, Allah itu kaya kan. Kemudian al-qayyim, al-qayyum kan, Allahu la ilaha illa huwal hayy al-qayyum. Qayyum. Lagi ini 5 sifat
Dia ada satu lagi apa ni, yang ini adalah disebut sebagai sifat yang salbiyah, maksudnya dia menafikan kekurangan. Apa yang kurang itu, lawan kepada kurang apa, yang lawan dia itulah sifat Tuhan. Sekarang ni tiada apa ni, Allah itu tidak didahului oleh tiada. Ini penafian kan, Allah itu tidak didahului oleh tiada. Ini kan api ni, macam mana tu kan. Lawan dia apa, disebut al-awwal, dia yang pertama. Kemudian dia tidak lupus, dia tidak binasa, tidak diakhiri dengan kebinasaan, tak matilah macam kita mati kan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ni akan binasa. Al-fana, lawan dia apa? Lawan dia kekal. Al-baqa, lawan kepada al-fana tadi tu kan. Yang ini dalam Al-Quran, dalam hadis disebut al-akhir. Itu lafaz Al-Quran, istilah Al-Quran, al-akhir. Wa yabqa wajhu rabbik, ada perkataan al-baqa itu, tapi dia datang bukan dalam bentuk sifat kan, dia datang dalam bentuk situ. Ini kalau belajar bahasa Arab lah, fi'il. Dia datang dalam bentuk fi'il mudhari', yabqa. Tapi yang datang dalam bentuk sifat adalah perkataan al-akhir, wal awwalu wal akhir. Al-akhir maksudnya laisa ba'dahu syai', selepasnya tak ada dah yang lain kan, dia last dan dia tak binasa. Itu maksud dia kat sini kan, dia penafian. Allah kekal tanpa binasa, dia bukan jisim atau benda yang pasti mati atau terlerai bila sampai masanya. Okey, kalau jisim, itu jisim kan? Maksudnya benda yang ada fizikal ni kan, dia ada had dia, sampai masa dia lerai juga. Plastik itu antara jisim yang kekal lama lah, tapi sampai masa berapa ratus tahun plastik lerai jugalah. Ni buku kan, kertas ni, kita ingat dia kekal ke? Sampai masa buku ni yang kertas ni dia hancur, dengan sendirinya dia akan hancur habislah. Tak boleh dah kita nak kawal dia, bagi dia awet, tak ada, dia akan hancur juga kan. Pokok yang kuat tu lama-lama daun hilang, lepas tu dahan pun jatuh, yang jatuh tu nanti dia jadi debu, habis. Semua macam itulah. Dia kata melainkan Allah, sebab dia bukan jisim kan? Dia bukan benda kan? Kalau dia benda, maka dia akan terlerai macam tu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kita dalam syurga, kita hidup selama-lamanya. Itu kita panggil kehidupan yang kekal. Kekal kita di syurga itu Allah yang bagi kan. Kalau kita kata Allah kekal, manusia pun ada masa dikekal kan. Bila dah masuk syurga, kita kekal, kita Tuhan ke? Tak, kita kekal kat syurga tu Allah yang bagi, bukan kita dengan sendirinya kekal macam tu kan. Kat dunia ni kita akan tua. Orang kata yang kita boleh buat pun melambatkan penuaan saja kan? Kita boleh lambatkan saja, tapi kita tak boleh hilangkan proses tua tu, penuaan tu daripada diri kita. Dawamul hali minal muhal, dawamul hali minal muhal. Apa maksud dia? Tak ada benda yang kekal, terjemahan macam itulah. Tiada benda yang kekal, tiada benda yang kekal. Dawamul hali minal muhal, kekal satu benda tu dalam keadaan yang asal mustahil, minal muhal, macam tu kan. Akal dan segala fikiran, hati dan segala perasaan, tubuh dan segala organ yang ada dalam tubuh kita ni semuanya bergantung pada Tuhan. Dia bukan orang kata apa bergerak dengan sendirinya macam tu kan. Dia ada orang kata apa luar sedar kan. Apa ni, tindak balas yang luar kawalan dalam tubuh kita kan. Itu kita faham macam tu, sebenarnya dia digerakkan oleh Tuhan kan. Yang mati tu kan, kenapa dia mati? Dia bukannya automatik, sebab Tuhan dah stop kan. Dia takkan. Kita ada jam tak pakai bateri. Jam apa dia panggil? Jam kunci tu apa?
Ha? Ya, dia kita kunci banyak mana kan. Dia jalan sendiri tapi dah habis pusingan dia tu, spring tu kan, dah habis, dia berhenti juga. Macam tu lah, dia takkan punya. Matahari hari-hari macam tu je cahaya dia. Dia tak macam tak surut pun, dia ada surut dia kan. Bukti dia apa kita ada bintang yang mati kan? Dekat alam semula jadi ni ada bintang mati, black hole. Kan, black hole, lohong hitam. Apa itu lohong hitam? Bintang mati. Dia dah mati, dia gelap, dia tak ada cahaya lah, dia gelap. Matahari dia akan jadi macam tu lah, dia dah mati, dia gelap lah. Gelap tak nampak dah lah, tak suluh pun tak boleh, sebab dia sedut cahaya kan. Dia bukan sedut cahaya, objek pun dia sedut. Kita pergi kat situ, kita pun hilang lah kan. Kita pergi kat situ, dekat bintang yang mati tu yang disebut sebagai lohong hitam, kita pergi situ, kita pun hilang lah, gaib terus lah kan. Tak tahu apa cerita. Okey, benda tu bukan gaib, itu benda yang fizikal. Lohong hitam pun tak boleh nak faham kat akal kita, sebab indera kita tak boleh nampak dia kan. Itu hanya ditafsirkan berdasarkan kepada teori saja, tapi bukan boleh tengok dengan cahaya suluh, sebab dia sedut cahaya kan. Tak boleh kan. Macam mana boleh trace pakai benda lain, bukan pakai cahaya, dia trace pakai lain. Maksudnya matahari dia akan berkesudahan kepada planet yang mati. Dalam Quran ada sebut kan, mungkin ada tafsiran lain, al-jawaril kunnas, al-jawari al-kunnas. Al-jawari ini bintang, dia bersihkan alam semua jadi, dia bersihkan maknanya dia sedut semua kan, sebab dia tak ada cahaya kan. Nak beritahu matahari tu macam mana kuat pun cahayanya, akhir dia akan hilang jugalah, dia akan susut dan tak ada. Bumi kita ni, dia punya punca tenaga dia dekat bawah sekali, dekat teras kan, ada panas kat situ. Yang kita tengok ada gunung berapi tu, itu semua daripada dalam tu lah. Mesti kena ada tu panas dalam bumi tu. Kalau tak ada panas dalam bumi tu, habislah semua, matilah kita kan. Tak adalah kehidupan ni, bumi ni habis semua kan. Dan dia ada jangka hayat dia yang bawah tu pun, di mana jantung kita ni jugalah. Hari ni kita punya jantung kita, besok kita hidup, kita rasa sama je semalam dengan hari ni. Tak ada apa-apa pun, sebab dia sikit je dia punya perbezaan. Bila sudah dah mati dah, tak perasan. Tapi kalau hari-hari kita tengok kita punya tahap kesihatan jantung kita, kita suspend lah kot kan, dia merosot. Kan ada jam tu kan, jam yang tengok je. Kalau jangan beli jam tu kan. Nanti suspend, tak bagus jantung kan, bahaya kan. Bahaya. Sebab kita tak tahu kan, dia sebenarnya menyusut. Kita punya jantung ni menyusut, dia tak ada. Begitulah semua sekali kan. Yang terus kekal tu Allah sajalah. Macam tu kan. Okey. Tiada yang sepertinya. Ini laisa kamitslihi syai'. Ini kaedah yang sangat penting dalam memahami sifat Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Mungkin ada setengah sifat Tuhan kita boleh faham dan kita kata itu sifat yang selayaknya lah dengan Tuhan. Seperti mendengar, melihat. Walaupun sebenarnya kita mendengar juga, kita melihat juga kan, tapi tak jadi isu sangat. Ini tak isu sangat. Tapi ada setengah sifat, kalau disandarkan kepada Tuhan, dia memang isu kan. Susah kita nak lari daripada jisim kan? Tangan, mata, kaki, yang ini lah, sebab yang ini susah. Yang ini sifat-sifat yang susah untuk kita fahami kalau ia disandarkan kepada Tuhan. Tapi kaedahnya senang saja. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sama seperti Tuhan. Okey. First, dah tentu tak sama Tuhan dengan makhluk dia kan. Dia macam nilah, kita manusia, kita buat macam-macam. Kita buat komputer ni, kita buat meja. Adakah meja ni sama macam kita?
Tak sama lah. Adakah komputer ni sama macam kita? Tak sama lah. Mana boleh sama kan? Okey lah, kita buat manusia lah. Kita buat patung manusia. Kita buat patung manusia. Adakah patung manusia tu sama macam kita? Tak sama kan? Itu simple lah kan? Kalau sebab kita pencipta, kita buat benda lain tu takkan sama seperti kita. Jadi begitu juga dengan Tuhan. Dia buat kita, dah tentulah dia bukan seperti kita. Itu yang first lah kan? Ya. Allah SWT dia sifatkan diri dia dengan banyak sifat dalam Al-Quran. 99 tu kan. Tetapi akal manusia tidak mampu sama sekali menjangkaui hakikat Tuhan. Ni yang saya kata, zatullahi tusafu wala tudrak. Zat Tuhan tadi tu boleh disifatkan, tapi kita tak boleh nak capai dia. Tudrak, tak boleh nak tahu hakikat dia. Itu sajalah punya sepadan dia lah kan. Okey. Logiknya makhluk ni tengok semut ni, saya ambil contoh dalam buku ni jugalah. Dalam buku lain banyak, tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali dia bagi contoh ni lah, beberapa dia bagi contoh semut, budak-budak semut dia tak boleh faham manusia kan? Kalau ada orang kata dia boleh faham manusia tu cetek betul lah tu kan. Semut tak boleh nak fikir bahasa manusia kan, kecil kan macam tu kan. Kalau dia ada akal lah, bagi dia letak akal, kita ambil dia, kita letak tempat lain kan, kawan dia pun tak ada mikir. Macam mana kau boleh ada jauh kan? Macam tu kan, tak ada mikir kawan dia kan. Macam mana kau boleh dalam berapa saat kau boleh ada tempat yang jauh kan? Dia kata ada manusia alihkan aku. Dia tak boleh fikir yang tu kan. Semut dia tak boleh fikir tentang manusia kan. Sama jugalah, kita pun tak boleh fikir pasal semut. Super jugalah kan. Kanak-kanak kecil, budak kecil, dia tidak faham bagaimana akal orang dewasa ni yang luas ni boleh buat sesuatu, boleh putuskan sesuatu, boleh urus hidup. Budak kecil mana faham tu kan? Kan? Itu manusia, sama-sama manusia, tapi budak kecil punya kefahaman kan tak sama dengan kita kan. Macam anak kita sakit kita bawa pergi hospital bawa pergi klinik doktor tanya lawyer, dia tak faham apa lawyer kan. Lawyer dia tak faham kan. Kita kena beritahu, maksudnya ada rasa nak muntah, tak ada kan. Kalau lawyer dia tak faham. Masa kita kecil dulu, mana kita tahu penat? Sebenarnya bukan kita tak tahu penat, kita penat tapi tak faham. Bila dah besar ni kita tahulah penat tu apa kan. Dan kalau penat, apa risiko dia kan. Jadi kita akan simpan tenaga kita. Budak-budak dia bukan tak penat, tapi dia tak fikir risiko pun, dia bedal je lah kan. Dia maksudnya ada benda yang kita rasa sepatutnya kau faham, tapi budak-budak dia tak boleh fikir jauh. Di situ je dia akan guna tenaga. Selagi dia rasa dia boleh main, dia main lah. Kita simpan, sebab kita tahu yang ini tenaga ni kita nak guna untuk benda lain. Itu cara kita mengurus tenaga kita kan. Budak-budak tak faham yang tu kan. Dia tak faham yang tu kan. Pening dia tak faham pening tu apa kan? Pening tu apa, dia tak faham. Jadi maksudnya budak-budak tidak faham apa yang kita fikir, apa yang orang dewasa fikir. Okey, kita sendiri yang sudah matang ni, akal kita sudah begitu waras ni, ada benda juga dalam kehidupan kita ni kita pun tak faham. Jadi kalau kita tak faham tentang kehidupan kita, macam manalah kita nak faham tentang Tuhan? Dia simple je lah, macam tu lah dia nak cakap kan. Tu dia kata laisa kamithlihi syai'. Kau tak faham punya tentang Tuhan, dia tak sama seperti semua kan. Sesuatu tu makhluk lah kan. Setiap sifat yang sabit dalam Al-Quran dan hadis perlu diterima tanpa takwil atau dengan perlu diterima tanpa takwil atau dengan maksud tajsim. Ni maksudnya tidak boleh lah kan. Perlu diterima tanpa takwil atau tanpa tajsim atau tasbih kan. Perlu diterima tanpa takwil atau tajsim atau tasbih, maksudnya tidak boleh kita faham tajsim dan tidak boleh kita faham tasbih. Semua sifat dalam Quran ini kecenderungan penulis ni lah. Dia
mentarjihkan mazhab salafus salih iaitu tidak mentakwil sifat Tuhan. Tapi tak takwilnya ada dua tafwid dengan isbat. Mungkin ada yang tak boleh nak fikir lagi benda ni. Tak apa, sebab ustaz pun tak boleh fikir benda ni kan. Tidak takwil itu bukan maksudnya dah selesai, dia ada lagi masalah dia kan. Kamu tidak takwil, adakah kamu menyerahkan semuanya kepada Tuhan tanpa bahas, tanpa bincang, atau kamu berbincang, kamu bahas cuma kamu tidak takwil? Dia dua benda kan. Tak apalah kot yang kita tak pergi kat situ lah kan. Tapi kita yang ini untuk golongan yang ni level lain lah. Semua saya kata kat sini tak ada takwil. Yang ustaz dia ni faham kalau saya cakap, tapi takut yang takut pening nanti. Yang ustaz ni faham, tapi saya hold kat situ dulu. Tapi penulis ni dia kata yang bagusnya tidak takwil. Apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang dirinya, apa yang Nabi sampaikan tentang Al-Quran, tentang Allah dalam hadis, terima saja. Macam tu kan, tanpa perlu kita mengkaji dan mentakwilnya. Takwil ni apa? Takwil ni kita tak faham, kita tidak memberi maksud yang sebenar bagi sesuatu perkataan. Itu maksud takwil. Contohlah contoh singa lah mudah pakai singa lah Singa ada maksud dia kan. Apa itu singa? Singa apa? Adalah maksud dia. Tak susahlah nak beritahu, tapi kita faham lah singa tu apa kan. Bila kita guna perkataan singa tapi kita masukkan lain, singa Allah, contohnya lah kan, singa Allah. Singa Allah ni rasa bukan singa tu kan, tapi maksud dia lain tu, maksud dia pejuang tu kan. Yang mempertahankan agama Allah tu kan. Ini bukan singa. Tak boleh nak cakap itu. Singa Allah lah kan. Singa Allah ni langsung kita punya otak, bukan singa binatang rasanya ni. Singa Allah ni lain maksud dia kan. Itu takwil. Itu takwil lah. Bulan lah contohnya, bulan bulan lah kan. Tapi dia kata, kalau kita kata wajah dia bulan, wajah bukan umpama terus, wajah dia adalah bulan, dah tentulah bukan bulan muka dia, tapi maksudnya cantik, bersinar, berseri macam tu kan. Jadi bulan itu digunakan dengan maksud lain, itu takwil lah kan? Yang itu kita panggil takwil. Jadi sifat Tuhan dia kan guna bahasa. Jadi bahasa ni ada hakiki dan ada majazi. Dalam bahasa Melayu macam tu jugalah, ada hakiki, ada masuk asal, tersurat, dan ada tersirat. Macam tu kan. Dalam bahasa Arab hakiki dengan majazi. I'malu i'malul kalami 'ala al-haqiqati aula min ta'wilih. I'malul kalam 'ala al-haqiqah aula min i'malihi 'ala al-majaz. Kita memahami ayat tadi tu dengan maksud asal dia, itu lebih utama daripada kita memahaminya dengan maksud lain. Tapi ada dalam setengah-setengah keadaan kita kena memang pakai maksud lain, tapi dengan syarat ada qarinah dia. Jadi takwil ni pun ada dua. Ni perbincangan dia lah. Ada takwil sahih, ada takwil fasid. Takwil sahih ni dah ada syarat dia, ada 2-3 syarat dia, ada 4 syarat dia. Yang itu pun adalah jugaan. Dan takwil ni bukan setiap masa dan dia ada keperluan lah. Bila ada keperluan saja. Muallif ni, penulis ni, dia kata yang asalnya sifat Tuhan itu kita terima saja, tak payahlah kita nak takwil. Itu pada asalnya lah kan. Yang tajsim ni macam mana? Jisim, kita anggap sifat itu sifat jisim, sifat bagi jisim. Tashbih ni macam mana? Tashbih ni kita anggap sesuatu tu sama seperti makhluk. Tuhan itu sama seperti makhluk, itu tashbih. Tak adalah ulama Islam yang membicarakan tentang akidah ni dia nak samakan Tuhan dengan makhluk, ataupun dia anggap Tuhan ni jisim. Tak ada lah sebenarnya.
Kalau ada yang macam tu, dia sebenarnya nak merosakkan Islam. Dia bukan ulama Islam sebenarnya. Tak adalah dalam sejarah Islam, sejarah apa ni, ilmu kalam ke apa ke, yang dituduh sebagai sesat dan tidak ke, tidak ada pun seorang mereka yang mengatakan Tuhan itu berjisim. Tak ada sebenarnya. Masalah-masalah kalam saja, masalah salah ucap saja, masalah yang hanya ucapan saja. Yang mereka bertelagah tu ucapan saja kan, ungkapan je sebenarnya. Tadi tak ada seorang pun yang kata Tuhan semua. Semuanya nak mensucikan Tuhan, cuma cara berbeza. Tapi kau jangan paksa cara kau ke atas orang lain. Itu sajalah. Kita macam mana kita ekstrim dengan kita punya pendekatan kan. Orang lain tak setuju, settle lah, tak boleh buat apa kan. Maksudnya bahasa itu nak ungkap. Bahasa ni terbatas kan. Tuhan ni dia ada sebelum bahasa lagi. Sebelum bahasa yang kita guna ni ada, Tuhan dah ada kan. Macam mana yang baru sifatnya bahasa ni nak ungkap tentang Tuhan kan? Tak boleh kan. Tak boleh pun kan. Tapi kita perlu juga nak bercerita tentang Tuhan dengan bahasa. Perlu, sebab itu perlu untuk akidah kita. Perlu untuk akidah. Tapi kita anggap dia sebagai wasilah sajalah kan. Jangan kita bergaduh dan bertelagah disebabkan bahasa. Buat apa kan? Tak penting. Macam tu kan. Itulah yang nak disampaikan oleh penulis. Okey. Dia kata bahasa digunakan sebagai wasilah saja bagi menjelaskan sifat-sifat Allah. Dan ia tidak mampu menggambarkan hakikat sebenar sifat-sifat tersebut. Itu kena faham. Bahasa Al-Quran menggunakan bahasa juga, hadis menggunakan bahasa juga. Bahasa ni hukum asal dia tak boleh nak cerita pasal Tuhan. Dia tak boleh nak ungkapkan. Lagu Piramli tu apa, tiada apa ni kata sencantik bahasa apa semua kan. Mana tak benda bukan Tuhan sajalah, ada makhluk ni kadang-kadang kita tak ada ungkapan yang boleh kita gambarkan tentang dia kan. Itu makhluk kan. Ada kan, kadang-kadang kita nak cerita pasal sesuatu, kita sampaikan kepada orang, kita rasa tak habis lah. Sebab tu dia ada keluar satu ungkapan ni dalam bahasa Arab ya. Laisal khabar kal muayyana, laisal khabaru kal muayyana. Cerita tak sama seperti kau tengok. Cerita tak sama seperti penyaksian yang kita tengok. Dia apa ni, indah kabar dari rupa Melayu yang macam tu, apa indah kabar dari rupa tu lain kan. Tapi laisal khabar kal muayyana ni ataupun kal musyahadah ni, maknanya yang kita cerita ni dia tak sama dengan kau pergi tengok. Kau pergi tengok kau tahulah. Aku cakap ni kau dah rasa seronok kan. Contohnya kau pergi tengok kau lagi ni macam tu. Nak beritahu tak sama dah level dia. Apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita saksikan dia dah tak sama dah tu. Macam tu kan. Okay. Golongan salaf dan khalaf. Dia dah masuk kat sini Dr. Soqadawi dia ada buku dia Fusul fil Aqidah Bainas Salafi wal Khalaf. Dalam tu dia adalah cerita kan. Saya ingat tak ada lah kot yang apa ni yang memberi kupasan yang sederhana seperti tu. Saya ada tengok juga apa ni video klip daripada Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Taib. Saya rasa tak pergi juga, tak sampai ke situ kan. Tak sampai juga yang ke situ kan. Tapi kalau kita baca Fusul fil Aqidah Bainas Salaf wal Khalaf, saya rasa selesai lah kot kan. Selesai masalah lah kot kan. Tak adalah kita nak kecoh-kecoh lagi. Tapi kata dia akan jadi macam itulah kan. Okay, golongan salaf dan khalaf sepakat mensucikan Allah daripada disamakan dengan makhluk walaupun cara mereka berbeza. Okay, itu yang first lah. Itu yang sama semua. Baik dia salaf, maksudnya yang ini tafwid lah kebanyakannya. Jumhurus salaf mufawwid. Mereka itu menyerahkan urusan kepada Tuhan. Jumhur, saya tak kata semua sebab dalam kenyataan golongan salaf ada juga nas ataupun ada juga kenyataan yang disebut sebab kita boleh kata ini bukan tafwid, ini isbat. Bukan tafwid tapi isbat. Tapi dia bukan arus perdana salaf.
Kebanyakan mereka pergi kepada tafwid. Tapi ada juga kenyataan-kenyataan mereka kalau fikir betul-betul ini macam isbat, ada juga kan. Dan ada juga kenyataan mereka yang takwil juga, maksudnya minas salaf man yu'awwil, ada juga yang mentakwil kan. Tapi itu bukan arus perdana lah kan, itu kes terpencil sajalah. Maksudnya mereka mentakwil ikut keperluan lah, macam tu kan, tak salah, tapi ikut kadar dia lah, macam tu kan. Tapi semua, baik yang memilih pendekatan untuk takwil semua sifat Tuhan, dia tengok mana je yang sama seperti makhluk, dia kata ni bukan maksud dia, dia ada maksud lain ni kan. Ini khalaf yang cakap macam tu kan. Kenapa dia berpendapat begitu? Sebab dia nak sucikan Tuhan, tanzihullah anil musyabahah bil makhluqat. Dia nak sucikan Tuhan daripada disamakan dengan makhluk. Itu je poin dia. Khalaf, yang salaf tadi mereka tak takwil langsung, dia kata yang ini kita tak pergilah kita serahkan, nufawwidu amrahu ilallah. Kita serahkan urusan ini kepada Allah kan. Kenapa dia berpandangan begitu, mereka berpandangan begitu? Sebab tanzihullah, nak sucikan Tuhan, sama sajalah kan. Jadi dia ada titik persamaan antara golongan takwil, aliran takwil dengan tafwid, dengan isbat pun kan. 3 takwil, isbat, tafwid, 3. Dia ada titik pertemuan, iaitu tanzihullah, sucikan Tuhan. Cukuplah kalau macam tu, settle lah. Jadi semuanya tak sesat lah, habislah cerita. Itu sajalah, berbeza pendekatan sajalah kan. Dia beza antara mana yang terbaik sajalah kan. Al-aswab sajalah, al-aswab saja kan, bukan bainas sawabi wal khata', tapi bainas sawabi wal aswab, antara yang betul dengan yang lebih betul sajalah. Jadi tak ada isu sangatlah kan. Dia macam agaknya beza basuh kepala sini ke ataupun semua sekali, itu je lah kan. Satu golongan kata basuh sikit, satu golongan kata kena sapu habis. Itu je kan. Semua sah solat macam tu kan. Tak ada isu pun kan. Pendekatan tidak mentakwil, ni pandangan penulis ni bukan saya. Pendekatan tidak mentakwil adalah lebih tepat, dicakaplah kan. Aswab, lebih tepat kan. Adalah lebih tepat, tetapi ia tidak boleh menjadi sebab dikafirkan golongan yang mensucikan Allah dengan cara takwil. Itu dia. Kalau kita berpandangan tak perlu takwil, kita terima saja sifat Tuhan itu dengan seadanya. Ataupun kita terima dengan makna dia yang sebenar, makna dia, tapi cara macam mana al-kaif, ini tak isbat lah, itu Allah lebih tahu. Okey, kalau kita pegang begitu, kita jangan sesat ataupun kafirkan golongan yang takwil dengan kita mengatakan dia ni sebenarnya nak nafikan sifat Tuhan ni, dia ni golongan ta'til ni, dia ni bukan Islam. Jangan macam tu kan. Tak boleh macam tu. Sebab mereka memilih cara itu, tujuannya apa? Supaya umat Islam tidak menjadi seperti Kristian dan juga Yahudi yang samakan Tuhan seperti makhluk. Dan itu dah berlaku pun. Mereka tidak akan takwil melainkan setelah ada bukti. Buktinya agama lain, Kristian, dia dah samakan Tuhan seperti makhluk. Ini orang Islam ni, kalau kita tak bagi garis panduan, dia jadi macam Kristian, dia akan samakan Tuhan seperti makhluk. Jadi kita kena takwil. Itu dia punya sandaran dia kan. Tujuannya mentakwil sebab apa? Nak selamatkan akidah orang awam daripada sesat. Tiba-tiba dia pula yang kena tuduh kafir. Itu berat kan. Tak boleh terima macam tu. Bahaya macam ni kan. Kalau kau nak kata pendekatan tak kena, tak apa. Kau nak kata dia kafir, itu berat kan. Macam tu lah kan. Bila golongan tu dah di label kafir tak betul, dia diam ke? Dia akan respon juga kan. Dia akan kata yang ni sesat juga. Dia kata yang itu yang sebenarnya sesat, dia yang tajbih, tajsim, ambil, padahal tak ada pun. Sampai ke tahap ulama kita kafir kita zinakan. Tak ada. Dulu tak ada kan. Sebab macam zaman syari kafir masih pakai. Tak ada kan. Tapi sekarang ni dia macam dia pergi ke situ kan. Pergi ke situ. Jadi siapa yang takwil istiwa tu, ini semua kalangan kufur. Ini macam padahal mereka lebih pun kata Mu'tazilah, i'tizal ni bid'ah sajalah. Bid'ah fil i'tiqad, bid'ah dalam masalah i'tiqad. Adakah bid'ah itu kafir? Tidak kan.
paling jauh kita boleh kata dia sesat je kan, dhalalah, sesat je kan. Tapi sesat pun susah lah, tak boleh lah. Saya tak setuju lah kalau orang, kalau apa masing-masing pihak kata orang tu sesat, yang ini pun berat jugalah kan. Apa ada, dia ada tak apalah kot, nanti kendian bagi umum dululah kan. Okey, itu dia cakap macam itulah takwil dengan tujuan mengelak daripada terjebak ke dalam akidah tajsim. Okey, ni takwil dengan tujuan mengelak daripada terjebak ke dalam akidah tajsim adalah dibenarkan. Ini pandangan penulis lah. Tetapi ia tidak sepatutnya menjejaskan kepercayaan umat Islam tentang Allah atau menggambarkan seolah-olah Allah tiada sebarang sifat. Ini alasan kenapa penulis dia memilih pandangan salaf. Itu alasan dia. Dia kata takwil tak ada salah kalau betul tujuannya, iaitu untuk menyelamatkan akidah umat daripada menjadi seperti Kristian yang tajsim ni kan. Akidah tajsim tak salah, tapi jangan lebih-lebih sangat sampai ke peringkat susah dah nak faham Tuhan tu apa. Sebenarnya dia tak ada sifat ke kan. Habis bila disifatkan dia kata Tuhan tak bersifat dengan sifat ni. Sifat dia apa kalau macam tu kan? Dia di atas langit ni kan. Dia kata atas bukan atas yang alamak, dia tak faham dah. Atas pun bukan, bawah pun bukan, dalam bumi pun bukan, luar bumi pun bukan. Air kat mana pula ni, dah bening pula dah. Ini semua tak penting dia. Sebab tu dia kata kalau takwil sampai ke peringkat dia kita nafikan semua, kita sucikan Tuhan daripada semua sifat, yang sifat tu ada dalam Al-Quran, dalam hadis, tapi kita kata dia ni bukan maksud dia, ni sebenarnya maksud dia lain, majazi sebenarnya kan. Habis orang awam pun sendiri tidak faham apa sebenarnya Tuhan. Sebenarnya perlu ada sifat yang masuk dalam pemikiran manusia, walaupun dia akan gambarkan benda tu berjisim. Perlu ada, tapi dia kena faham Tuhan tidak seperti makhluk, itu saja kan. Dia dalam Quran sebut Allah duduk di atas arash contohnya kan, dia tak sama seperti makhluk, cukuplah macam tu kan. Kalau kita kata dia tak maksudkan begitu, dia macam ni, dia dah pening lah, dia pun kata oh lain sebenarnya tak ada berkaitan dengan duduk atas arash, lain benda lain ni orang tak faham, nanti dia tidak akan faham apa itu Tuhan nanti, sebab engkau nafikan semua sifat daripada dia kan. Jadi orang tak akan faham nanti kan? Jadi sifat yang ada yang disandarkan kepada Tuhan, sandarkan, tapi laisa kamitsli syai'. Sebab itu bila Imam Malik bin Anas ditanya tentang istiwa, dia sebutlah al-istiwa ma'lum wal imanu bihi wajib wal kaifu majhul, tapi cara macam mana istiwa tu tak tahulah kan. Wasu'alu anhu bid'ah. Nak tanya tentang dia macam mana istiwa itu bid'ah, sebab wal kaif majhul, caranya majhul. Ni kenyataan ni dia ada isbat. Kenyataan ni dia ada isbat, sebab dia ada sebut kata wal kaifu majhul, disebut al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum, sedia maklum. Kita tahulah istiwa bukannya jalan, bukannya apa. Istiwa dia seperti duduk juga kan. Al-istiwa ma'lum, maknanya diisbatkan maksud istiwa, tapi caranya majhul. Ini ada unsur isbat yang diperjuangkan oleh Ibn Taymiyah. Adakah ini salah? Tak salah juga kan. Saya tak setuju tak apa, cara lain-lain tak ada masalah kat situ kan. Tak ada masalah kan. Tak setuju tak apa kan. Tapi benda itu tidak salah. Dia macam itulah lebih kurang Sesuatu yang dinilai mustahil oleh akal adalah berbeza dengan yang tidak mampu dinilai olehnya. Sesuatu yang tidak diketahui tidak bermakna tiada sesuatu. Ni macam mana? Dia bagi contoh kat sini cahaya. Kita tahu ada cahaya kan?
Tapi kita tak tahu hakikat cahaya tu. Kita tahu cahaya ada, kita tahu cahaya. Tapi apa hakikat cahaya? Kita tak tahu. Adakah kita tidak tahu hakikatnya dia tak ada? Dia ada kan. Macam itulah dia kata, kita tak tahu sesuatu bukan makna dia tak ada kan. Contohnya cahaya, dia ada, kita dapat buktikan dia ada, kita dapat tengok dia. Tapi apa sebenarnya cahaya tu? Macam mana dia boleh bergerak? Dia boleh terang? Tak boleh faham. Yang ini kita tak boleh faham. Kita tidak tahu kan? Tapi kita tidak tahu tentang hakikatnya. Adakah bermakna dia tak ada? Tak adalah, dia ada kan. Kita tak tahu je, tapi dia ada kan. Kan? Ada banyak benda yang kita tak tahu, sebenarnya dia ada kan. Dulu orang dulu dia tak tahu rupa ada coronavirus kan. Sekarang kita dah tahulah ada benda tu kan. Tak tahu tu tidak bermakna dia tak ada. Itulah dia nak masuk kat situ. Macam tu kan. Jadi begitu jugalah dengan sifat Tuhan tadi tu. Kita tak tahu hakikatnya, tapi tidak bermakna dia tak ada. Macam tu kan. Sesuatu yang dinilai tapi benda yang akal kata mustahil itu lain. Akal kata mustahil itu lain. Ada cahaya ni dengan tak ada cahaya dalam masa yang sama, mana boleh? Kalau tak adalah cahaya. Waktu tak ada, kalau kita padamkan cahaya ni gelap, itu je. Kalau kita buka cahaya ni terang, boleh tak? Cahaya ada tapi tak ada cahaya, tak boleh ni. Bergerak dengan tak bergerak dalam masa, bergerak dengan pegun dalam masa sama, ini tak boleh kan. Mana boleh kan? Salah satu saja, sama ada bergerak kita ataupun kita tak bergerak. Kita tak bergerak, kita duduk situlah. Tak boleh nak kata kita duduk sini tapi kita bergerak, tak boleh. Dia salah satu. Ini mustahil dari segi akal. Benda yang mustahil itu lain. Tapi benda yang tidak dapat dipikir oleh akal itu lain. Sifat Tuhan itu benda yang tidak boleh dipikir oleh akal. Tuhan ada dua, ini mustahil. Akal boleh fikir yang tu. Ada dua Tuhan, ini mustahil dari segi akal. Akal boleh putuskan. Sebab itu Trinity. Maksudnya kepercayaan ada tiga Tuhan dalam satu. Satu dalam tiga, tiga dalam, macam tu kan. Tiga dalam satu, satu. Ini mustahil dari segi akal. Bukan dalam bab akal tidak boleh fikir, tapi ini mustahil dari segi akal. Tapi Tuhan ada sifatnya macam ni. Yang itu benda yang di luar capaian akal. Jadi dia beza antara benda yang mustahil, dia halus saja garisnya, benda yang mustahil dan benda yang di luar bidang akal. Macam tu. Dia kata kat sini Allah bukan Tuhan yang berjisim, tapi dia bukan juga Tuhan tanpa sebarang sifat. Sampai kau nafi semua sifat Tuhan tu kita takwil kan. Tak ada sifat dalam dia kan. Payahlah macam tu kan. Okey. Manusia mungkin tahu bagaimana memanfaatkan sesuatu, tapi nak menyingkap hakikat sesuatu tak boleh lah. Kita boleh manfaatkan angin, udara apa semua kan, tenaga apa semua, itu kita boleh. Tapi apa sebenarnya definisi bagi tenaga apa semua tak tahu lah. Macam itulah. Itulah dia nak cakap kat sini kan. Kita boleh manfaatkan sesuatu, tapi kita tak faham pun sesuatu. Macam itulah. Jadi Tuhan kita tak faham hakikat dia, tapi kita masih boleh dapat manfaat dengan sifat Tuhan tadi tu. Bila kita tahu Tuhan tu antara sifatnya dia rahmat, jadi kita boleh, itu bagi kesan negatif dekat kita. Tapi kita tak faham hakikat Tuhan tadi, hakikat sifat tu. Macam itulah dia nak cakap kat sini. Mustahil manusia mengetahui hakikat Tuhan. Perbahasan tentang hakikat sifat adalah adakah ia zat atau bukan zat, adalah di luar capaian akal manusia. Ini mungkin kita tak, mungkin orang awam dia macam tak nampak lah kat sini. Tapi kalau belajar buku Turas, buku kitab-kitab Turas, dia ada bincang benda ni. Sifat Tuhan tu dia zat ke ataupun dia ziyadah ala zat? Adakah dia zat Tuhan ataupun dia tambah
penting. Wujud tu kan. Amal jati baru. Benda-benda macam itulah. Benda macam itulah maksud dia kan. Ini sifat zatiyah. Dia sifat zatiyah. Dia sifat zatiyah ke? Dia ziyadah ala zat ke? Dia zat? Alah, ini semua dia akan buat tak penting benda tu. Yang ini benda tu di luar capaian akal manusia sebenarnya. Engkau pergi fikir lagi memang dia tak sudahlah. Dia akan bertelaga lah. Ini perbincangan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Mu'tazilah dia kata Allah itu Maha mengetahui, alim, tapi bukan dengan ilmu. Kan dah pening. Allah mengetahui dengan dirinya, dia kata, dengan dirinya sendiri, bukan dengan sifat ilmu. Pening kan? Sebab tu tak penting pun tu kan. Tu ayat Mu'tazilah. Saya cakap tu pening sebab Mu'tazilah cakap macam tu. Dia kata Allah itu dia mendengar, tapi bukan dengan sifat mendengar, tapi dengan dirinya sendiri. Ada beza ke? Bukan mendengar dengan sifat mendengar dengan mendengar dengan dirinya. Ada beza ke? Mungkin ada beza, mungkin tak ada beza. Yang kata ada beza tu adalah alasan, yang kata tak ada beza pun adalah alasan. Ni sebenarnya benda ni tak penting. Tak payahlah, ni bahasa je kan. Hakikat Tuhan dan sifat dia tak boleh kita punya sifat pun kita tak boleh nak faham. Sifat yang ada pada kita ni, sifat kita tu sebenarnya apa dia bukan diri kita ke? Itu pun kita tak habis fikir. Yang kat kita ni ini kan pula yang kat Tuhan. Jadi tak payah. Sifat Tuhan tu adakah ia zat, ainuz zat, ataupun dia ziyadah ala zat? Tak, ini semua bukan bidang akal. Macam tu kan. Sekadar nak main-main otak boleh lah, tapi jangan lebih-lebih lah. Macam tu kan. Sebab tu benda luar bidang lah. Okey, perbahasan tentang hakikat. Okey, memahamkan manusia bahawa Allah tidak seperti sesuatu sudah memadai. Maksudnya Allah tu tidak seperti makhluk, dah cukup lah. Maknanya kalau dalam Quran ada sifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang kita kata dia Al-Mutakabbir, Al-Mutakabbir, yang takabur kan. Yang selayaknya lah, macam tu kan. Yang selayaknya lah dengan Tuhan kan. Al-Muntaqim. Ni yang kalau dekat makhluk dia jadi macam negatif kan. Tapi yang selayaknya lah bagi Tuhan. Dia tak sama seperti makhluk. Kita tak pergi kepada ayat-ayat yang memang ada perbahasan salaf khalaf. Contohnya macam wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ada makar disandarkan kepada Tuhan. Ini adakah dia mujanasah ke ataupun sebenarnya betul ke kan? Ataupun yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin ila sama'id dunya. Tuhan turun setiap malam ke langit dunia. Nuzul, turun kat sini. Turun, betul turun dia ataupun masuk lain? Tak penting lah yang tu. Yang itu tak penting sangat lah sebenarnya macam itulah. Tuhan tak sama seperti makhluk kan. Okey, habis kat situ. Dan sini Allah Maha Kaya ni Al-Ghani, Al-Ghani itu dalam Quran. Ghani itu istilah Al-Quran. Allah itu Maha Kaya kan. Dalam ilmu kalam lah, ilmu kalam ni Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dia ada istilah dia. Sini dia panggil qiyamuhu binafsi, al-qa'im binafsi. Qiyamuhu binafsi, al-qa'im binafsi. Dalam Al-Quran ini Al-Ghani ataupun Al-Qayyum. Qayyum samawati wal ard. Allahu la ilaha illa huwal hayy Al-Qayyum. Al-Qayyum kat situ kan. Macam tu kan. Maksudnya dia tidak berhajat kepada makhluk. Dia sendirilah kan. Macam tu kan. Ataupun kata kunci kat sini kaya lah. Kalau tak berhajat ni kaya lah. Okey, kaya, kalau kita bincang pasal kaya, apa kita faham tentang kaya? Biar ada duit lah kan. Kalau kita ada harta kan. Kalau kita ada harta, habislah kaya. Macam tu kan. Apabila kehilangan harta, kita dah tak dianggap sebagai kaya lagi. Bila kita ada harta, kaya. Maksudnya kita berhajat kepada harta. Untuk dikatakan kaya, kita berhajat kepada harta. Macam tu kan.
Kaya kita tu berhajat, Tuhan tak. Dia kaya tapi tak berhajat. Itu sajalah bezanya. Jika alam ini dengan segala isinya binasa, habislah semua dunia ni binasa. Kerajaan Tuhan tak kurang. Yang ini kita tak faham. Tak boleh nak fikir ni. Kalau kita ada tanah 5 ekar, 1 ekar tu rosak ataupun banjir, habis kita punya tanaman, kita rugilah sikit kan. Kaya macam mana pun kita kata alah ni tak jejas tapi dia ada persen kurang sikit lah. Dia tak macam tu dekat Tuhan. Kerajaan Tuhan dia tak ada apa-apa pun. Alam ni binasa, masih lagi tiada apa-apa pun pada kerajaan Tuhan. Tak luar apa-apa pun. Yang itu tak masuk ke otak kita. Macam tu kan. Jika semua manusia dan jin dari masa awal kejadian, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, macam tu dalam hadis sebutkan, hadis 40 tu kan, semuanya ala afjari qalbi rajulin wahidin, kalau semuanya menderhaka kepada Tuhan, tak luar pun. Maksudnya Tuhan tak ada rasa kecewa ke apa, tak ada apa-apa pun kat situ kan. Dia tak berhajat pun kepada ketaatan kita ataupun penderakan kita, tidak menjejaskan dia pun, tak ada apa-apa pun, macam tu kan. Hal yang demikian tidak mengurangkan sedikit pun kekayaan Tuhan. Macam tu sajalah. Jadi kalau macam tu, apa guna kita beribadat, kita ikut perintah Tuhan untuk kita sebenarnya, bukan untuk Tuhan, untuk kita kan. Untuk diri kita sendirian. Semua makhluk bergantung kepada Allah, sedangkan dia tidak berhajat kepada sedikit pun kepada makhluk kan. Itu senanglah kot. Ini wahdaniyah. Al-wahidul ahadu as-samad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Al-ahad. Tuhan yang esa. Ataupun dalam ilmu kalam disebut wahdaniyah. Wahdaniyah ni maksudnya dia tak adalah sekutu, dia satu saja. Dia orang bincang detail lagi kan. Dia orang bincang dia satu tu maksudnya dia tak ada anggota badan yang ada dua macam-macam lah. Kam munfasil, kam muttasil apa semua tu tak ada, dia tak ada tu dia. Tapi tu semua maksudnya tak ada sekutu lah kan. Allah hanya ada satu Tuhan saja. Alam ini hanya ada satu saja Tuhan yang perlu dipatuhi. Yang lain tu tak ada, satu saja. Ini semua manusia